Baik, tajuk utama malam ini, kes Zain Ryan, hanya seorang suspek terbabit. Juga Israel luaskan operasi ketenteraan di selatan Gaza. Baik, laporan malam ini kami mulakan dengan perkembangan terkini kes pembunuhan kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Mateen, dan polis memperoleh petunjuk baru kepada kes itu yang menjurus kepada seorang suspek sahaja. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han, siasatan masih dijalankan dari pelbagai sudut bagi memperoleh fakta dan maklumat yang tepat berhubung kes terbabit. Tambah beliau, dengan kesan pada leher dan badan mangsa, pihak polis percaya seorang individu sahaja terbabit dalam kes itu. Pihak polis berharap dapat menemui petunjuk positif sehingga dapat menangkap penjenayah. Tambahnya, buat masa ini, petunjuk yang dijumpai menjurus kepada seorang individu yang melakukan pembunuhan terhadap Allahyarham Zain Ryan. Mengulas lanjut, beliau berkata pihak polis tidak mahu menjalankan tugas dengan sebarang spekulasi dan meminta memberi ruang untuk pihak polis bekerja dengan fakta. Sementara itu, polis sudah menerima sejumlah rakaman video papan pemuka atau dashcam pemilik kenderaan yang diletakkan di kediaman apartmen di Damansara Damai bagi membantu siasatan pembunuhan adik Zain Ryan. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata pihaknya sedang menjalankan semakan terhadap dashcam tersebut bagi memperoleh petunjuk baru berhubung kes terbabit. Menurut beliau, pihaknya menerima video dashcam berkenaan tetapi perlu menyemak kerana rakaman dashcam yang diterima adalah lama dan mempunyai durasi video yang panjang. Tambah beliau, terdapat banyak lorong tikus di sekitar kawasan perumahan tersebut termasuk di lokasi penemuan mayat Zain Ryan Abdul Mateen. Mengulas lanjut, beliau berkata siasatan masih terbuka dan pihaknya melihat dalam pelbagai sudut sama ada dalam kawasan perumahan itu atau luar. Tegas beliau, pihaknya tidak mahu terlepas dalam mana-mana sudut dalam siasatan itu. Sementara itu, penduduk apartmen di Damansara Damai merancang untuk mendirikan pos kawalan keselamatan dan memasang kamera litar tertutup CCTV di kawasan kediaman mereka. Dan jelas mereka, kes Zain Ryan Abdul Mateen membuka mata penduduk tentang pentingnya keselamatan dan bersedia membayar untuk perkhidmatan itu. Laporannya bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu. Menurut penduduk apartmen Idaman, kejadian menyayat hati 5 hari lalu membuatkan mereka sedar pentingnya pos kawalan keselamatan dan CCTV sekitar kediaman mereka dan mereka bersedia untuk mengeluarkan wang ringgit demi keselamatan yang lebih terjamin. Kita boleh je keluar kita sebab penduduk ramai setiap blok, kita boleh collect duit. Walaupun tak banyak sikit untuk keselamatan penduduk setiap blok. Boleh je, sebenarnya boleh je. Dari segi kewangan tu, kalau collect, walaupun dia sikit tapi lama-lama dia jadi bukit. Kita boleh collect seorang sikit untuk pasang CCTV. CCTV ni untuk penting sekarang. Kita duduk sini ni nak keselamatan yang lebih ni lah kan, lebih kuat lah. Jadi penting tak CCTV, pos kawalan keselamatan semua? Kalau macam sekarang ni amat penting lah kan, sebab kita pun bergantung pada kamera-kamera macam tu lah, CCTV apa semua kan. Senang kita nak cover balik. Kalau berbaloi dengan apa yang kita dapat dengan apa yang kita keluarkan tu, tak ada masalah pun. Untuk selamatkan kita juga kan, penduduk. Perlulah. Kena ada CCTV lah setiap unit apa semua. Rumah kau pun ada CCTV.
Kenapa akak pasang CCTV? Akak rasa penting? Sebab anak aku suka main kat luar. Sebab tu akak pakai CCTV. So maksudnya akak pasang depan rumah sendiri? Memang ada dekat depan rumah lah. Kat tingkat 4. So ada tingkat 4. Blok C. Sebelum ini, Wakil Pengurusan Bersama JMB Apartmen Idaman berkata, tiada rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian mayat kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin ditemukan. Pangsapuri berkenaan hanya memasang 4 CCTV di kawasan perumahan itu, iaitu di laluan keluar, Blok J bagi pemantauan laluan masuk dan bahagian surau serta dewan. Dan terdapat CCTV persendirian dipasang oleh penduduk di Pangsapuri 18 blok yang mengandungi 2,484 unit. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Dan berikut kronologi kematian adik Zain Ryan Abdul Matin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka mengumumkan rombakan kabinet esok. Dan turut dijangka diadakan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan yang terbabit dengan rombakan itu dan dijadualkan berlangsung di Istana Negara pada jam 2.30 petang. Dan rombakan itu dijangka menyaksikan beberapa perubahan atau pertukaran menteri dan timbalan di beberapa kementerian. Dan menurut sumber, turut berlangsung adalah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan. Pada 1 Disember lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan bahawa rombakan kabinet akan berlaku dalam bulan ini. Dan ketika ini terdapat kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup susulan kematian Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas. Dan jawatan itu kini dipangku Datuk Armizan Muhammad Ali yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas khas. Selepas ini, 86 warga asing diselamatkan. Rafah dan Khan Yunis diserang hebat awal pagi tadi ketika Israel meluaskan operasi ketenteraannya di selatan Gaza. Dan serangan juga memuncak sejurus Hamas memberi amaran kepada Zionis bahawa tiada tebusan Israel akan dilepaskan hidup-hidup jika tuntutan bagi pembebasan tahanan di penjara Israel tidak dipenuhi.
Antara yang menjadi sasaran jet Israel awal pagi tadi ialah kawasan sekitar Hospital Al-Amal yang menjadi lokasi pelindungan 13,000 rakyat Gaza di Rafah. Ramai kanak-kanak dilapor tertimbus di bawah runtuhan dan tidak dapat dikeluarkan kerana ketiadaan peralatan. Redha dengan kehilangan anak-anak yang menjadi mangsa perang, mereka meninggalkan tanda nama di sisi runtuhan sebagai tanda peringatan. بعد ما فحروا وما لقوش الثلاث أطفال الله يرحمهم كتبوا أساميهم على أساس لقدام بسبب قلة المعدات ولا لقوا حاجة. إن شاء الله يتذكروا إنه في أطفال لو عمر عبد الله وماس طلوا تحت وإن شاء الله لما يجوا معدات أو توقف الحرب إن شاء الله يجوا يلاقوهم. Lebih pilu suasana di Hospital An-Najjar di Rafah apabila waris kepada rakyat Gaza memberi penghormatan akhir kepada keluarga masing-masing. Kebanyakan mangsa yang terbunuh adalah rakyat Gaza yang berpindah dari Han Yunis ke Rafah kerana merasakan wilayah paling selatan di Gaza itu adalah yang paling selamat. هذول أولاد خالتي أجوا من خان يونس لفجر الحرب قالوا رفح منطقة آمنة والسلطان واجوا عند دار أختي أبو فادي صبيح وهي المنطقة الآمنة اللي بيقولوا عنها استشهدوا كلهم أخته وجوزها وأولادهم وهي اليهود اللي بيقولوا عنها منطقة آمنة. Ketika ini angka korban rakyat Palestin meningkat kepada hampir 18,000 orang. Sementara itu, Israel memperbaharui arahan kepada rakyat Gaza yang berada di utara agar segera berpindah ke selatan wilayah itu. Dan ketika ini, Zionis turut memperhebat serangan di utara Gaza sejak awal pagi tadi. Israel turut memaksa puluhan penduduk yang berlindung di sekolah Auni Al-Hartan di Beit Lahiyah untuk berpindah susulan Zionis akan mempertingkatkan lagi serangan. Dalam serangan pada Ahad, Israel turut menyasarkan sekolah Khalifah di Beit Lahiyah di mana sebahagian struktur sekolah musnah dibedil Zionis. Sementara itu, serangan di Kem Maghazi di Deir Al-Balah mengorbankan 23 orang. Zionis juga tidak henti menyasarkan kem pelarian Jabaliyah dan terbaru Israel melepaskan bom asap sehingga mencetuskan panik dalam kalangan penduduk. Itu antara taktik Zionis bagi memaksa penduduk berpindah. Lebih biadab, seorang askar Israel dalam sebuah video dilihat merosakkan sebuah kedai milik rakyat Palestin dan melontarkan barang ke tanah. Tindakan itu disusuli dengan gelak ketawa rakannya seolah mengejek rakyat Palestin. Dan kerana situasi yang mendesak ekoran kekurangan bekalan bantuan, penduduk Gaza dilihat menyerbu truk bantuan yang sedang memasuki sempadan Rafah dan polis terpaksa melepaskan tembakan bagi menyuraikan keadaan. Video yang dikongsi AFP menyaksikan beberapa rakyat Palestin memanjat truk yang sedang bergerak dan berjaya mendapatkan sekotak barang bantuan. Ada juga rakaman yang memaparkan mereka mengejar truk yang sedang bergerak. Keadaan bertukar panik apabila polis melepaskan tembakan bagi menyuraikan keadaan dan memberi laluan kepada truk berkenaan untuk memasuki Gaza. Sebelum ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa akses kemanusiaan segera tanpa halangan ke wilayah itu. Badan Dunia juga turut memberi amaran tentang kekurangan makanan di Gaza, apatah lagi dengan kehadiran musim sejuk tidak lama lagi. Penduduk Gaza sebelum ini juga mendakwa bantuan kemanusiaan tidak sampai ke semua kawasan ekoran serangan Israel yang semakin menggila. This day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No father to wipe away
my tears. That's why I'll cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I'll never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Penyelenggaraan Kaabah antara inisiatif dan strategi bagi memelihara Baitullah secara berterusan selain meningkatkan status keramatnya. Dan Ketua Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, penyucian Kaabah juga mencerminkan keprihatinan Raja Arab Saudi dan Putera Mahkota Muhammad Salman sebagai penjaga dua masjid suci. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada penasihat penjaga dua masjid suci, Putera Khalid Al-Faisal, kerana menawarkan pengalaman berharga
buat umat Islam yang mengunjungi Masjidil Haram. Ia selaras dengan inisiatif memuliakan Baitullah sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais turut memuji pejabat pengurusan projek Kementerian Keuangan yang menyelia projek penyelenggaraan Kaabah dan menggunakan teknologi canggih yang selaras dengan piawaian global. ...86 warga asing yang diabaikan majikan diselamatkan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM dan mereka diselamatkan dalam 3 operasi berasingan yang dijalankan serentak di Perak pagi tadi. Operasi penguatkuasaan perburuhan bersepadu di kawasan pembinaan itu berjaya menyelamatkan 52 warga asing di Ipoh, 17 orang masing-masing di Sitiawan dan Tapah. Ketika ditemui, mereka hanya ditempatkan di rumah kongsi yang hanya beralaskan lantai dan tikar getah untuk tidur. Jadi inilah sebenarnya operasi yang dijalankan untuk menjaga imej negara kita supaya orang luar terutamanya tidak mengatakan bahawa kita mengabaikan pekerja-pekerja asing yang datang ke negara kita. Jadi sekiranya berlaku penggunaan, Kementerian Sumber Manusia bersama agensi lain akan mencuba untuk menyelamatkan mereka. Dan kita nakkan supaya pihak majikan sentiasa mematuhi standard perburuhan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pertubuhan Buruh Antarabangsa yang menyatakan bahawa tempat pekerjaan mestilah kondisif, tempat tinggalnya mestilah selesa dan juga bayaran-bayaran gaji mestilah dibayar mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Kegagalan melaporkan penggajian pekerja asing serta tiada perakuan penginapan pekerja antara kesalahan yang dikesan dilakukan majikan dalam ops penguatkuasaan perburuhan bersepadu di Perak hari ini. Selain itu, katanya ada juga pekerja yang dikategorikan sebagai terabai, iaitu mereka dibawa masuk secara sah berpermit tetapi tidak diberikan sebarang pekerjaan sejak mereka menjejakkan kaki di Malaysia. Katanya kesemua kesalahan terbabit adalah di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446, kesalahan Akta Kerja Seksyen 25A iaitu membayar gaji secara tunai dan bukan melalui institusi kewangan, subseksyen 60K-3 Akta Kerja 1955 iaitu kegagalan melapor penggajian pekerja asing. Projek Laluan Rail Pantai Timur ECRL kini telah mencapai lebih 56% setakat bulan lalu dan bakal beroperasi pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata projek mega itu selari dengan jadual penyiapan projek ECRL dari Kota Baru Kelantan ke Terminal Bersepadu Gombak pada Disember 2026. Sehingga kini 23,000 pekerja telah bertungkus lumus dalam melaksanakan kerja di 1,900 tapak pembinaan sepanjang jajaran. Sukacita patut menyembah maklum bahawa projek ECRL telah mencatat kemajuan keseluruhan sebanyak 56.35% setakat November 2023. Ia serari dengan jadual tarikh penyiapan projek dari Kota Baru Kelantan ke Terminal Bersepadu Gombak, Selangor pada bulan Disember 2026. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis perasmian pemasangan landasan pertama ECRL di tapak stesen ECRL Seksyen 10 Gebeng dekat Kuantan yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli menyempurnakan majlis itu. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sehingga kini kerja pengorekan terowong menggunakan kaedah gerudi dan letup telah mencapai penembusan 26 terowong. Projek ECRL sudah memasuki fasa baharu pembinaan sejak awal tahun ini yang merangkumi pemasangan rasuk jejambat, pembinaan stesen dan pembinaan depoh kereta api. Selepas projek berkenaan siap sepenuhnya, Lok berkata penduduk di Pantai Timur akan menikmati lembaran baharu sistem pengangkutan negara yang antara lain membolehkan warga Kuantan tiba di Kuala Lumpur dalam masa 1,5 jam berbanding 3 jam di jalan raya. Landasan ECRL dari Kota Baru Kelantan ke Pelabuhan Kelang Selangor membabitkan pembinaan 20 stesen merangkumi 10 stesen penumpang serta 10 stesen gabungan penumpang dan kargo dengan 7 di Pahang, 6 di Terengganu, 2 di Kelantan dan 5 stesen di Selangor.
Emas bukan sekadar perhiasan, malah aset yang cukup ampuh untuk masa depan. Dan itu yang ditekankan dalam seminar emas anjuran Meme Gold and Jewellery yang diadakan di Johor Bahru untuk memberikan pendahan secara percuma kepada peserta terhadap kepentingan menyimpan emas. Ketua Pegawai Eksekutif Meme Gold and Jewellery, Amran Bacuk berkata pihaknya menekankan urusan jual beli secara telus dan jujur, terutamanya membabitkan emas dan ia menjadi tuntutan dalam syiar Islam. Tanggungjawab kita sebagai penjual, Meme Gold penjual dan juga pembeli sendiri untuk memastikan kepatuhan syariah itu dipatuhi dengan jelas dan betul. So kita harap dengan penerangan yang kita buat seminar-seminar seperti ini, seminar pendidikan berkenaan dengan jual beli emas ni, lebih ramai akan faham bahawa emas ni bukannya jual beli dia terlalu mudah. Ada prosedur-prosedur yang kita kena ikut untuk memastikan kepatuhan syariat itu dipatuhi. Tambah Amran melihatkan sambutan yang sangat baik dalam kalangan penduduk di selatan tanah air dan Singapura terhadap produk-produk serta inisiatif Meme Gold. Pihaknya turut bercadang untuk melebarkan sayap bisnes ke Johor Bahru dengan membuka sebuah cawangan baru di daerah berkenaan pada tahun hadapan. Alhamdulillah dapat jemputan untuk ke seminar hari ini. Saya sangat terharulah yang syarikat Meme ini adalah satu syarikat Muslim di Malaysia, dan saya sebagai rakyat Singapura saya begitu yakinlah dengan syarikat Muslim ataupun syarikat Islam ni untuk menabung emas, dan saya menggalakkan orang Singapura untuk jika ingin menabung emas, carilah syarikat yang Muslim lah. Sementara itu, projek kios emas hasil kerjasama strategik antara Reach1000.my dan Meme Gold and Jewellery bakal dirasmikan dalam masa terdekat. Okey, kios emas tu di mana kami bekerjasama dengan Meme untuk segala pemilik bisnes yang ada premis untuk mendatangkan passive income. Di samping menjalankan bisnes sendiri, kita gunakan Meme Gold pihak emas untuk mendapat pendapatan pasif dan juga untuk reward kepada pelanggan tetap contohnya. So, kita dapat capture lebih market dan juga menyebarkan ilmu simpanan emas lebih banyak kepada orang di luar sana. Kios itu turut diharap dapat membantu para usahawan di negara ini untuk menceburi perniagaan emas menerusi ruang dan bantuan yang akan dibekalkan dalam inisiatif tersebut. Laporan itu mengakhiri berita Al Hijrah malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan setahun Malaysia Madani, inisiatif Payung Rahmah terbukti berjaya menurunkan inflasi pada kadar rendah iaitu turun 1.8% berbanding 4% pada Disember 2022. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.